السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya sahaja kita dapat bertemu dan berkumpul pada malam ini dalam majlis yang sangat mulia, mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung semula pengajian kita daripada kitab Al-Kabair, berhubung dengan dosa-dosa besar yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, yang mana di dalam kitab ini beliau pengarang muallif rahimahullah menyusun dan mengumpulkan hadis-hadis dan juga dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah berhubung dengan perbuatan ataupun perkara yang dikategorikan sebagai Al-Kabair, iaitu dosa-dosa besar. Kita masih lagi dalam perbincangan berhubung dengan dosa-dosa besar yang berkait dengan dosa dalaman ataupun dosa yang berhubung dengan batin. Dia pecah dosa itu kepada dua. Satu, dosa-dosa zahir yang kita lakukan dalam perbuatan harian, tindakan kita, fizikal ataupun amalan kita lah zahirnya. Ada juga dosa-dosa yang kita lakukan yang kategori kedua ni dia berasal daripada dalaman, batin. Jadi dia senaraikan seperti umpamanya syirik, riya, yang mana ini asalnya daripada batin. Perbuatan riya umpamanya, riya dia mari ataupun dia berasal, dia berakar daripada dalaman kita. Kemudian kita keluarkan riya itu dari perbuatan kita, diterjemahkan dalam perbuatan kita. Riya asalnya dalaman, perasaan untuk dilihat oleh orang lain. Bila kita sebut riya'un, riya' itu sendiri daripada perkataan ra'a, tengok, lihat. Sebab itu salah satu daripada dosa dalaman yang besar riya' umpamanya. Daripada dalaman itu perasaan. Apa dia tu riya'? Perasaan untuk orang melihat apa yang dia lakukan. Dia nak orang tengok, dia nak orang puji, dia nak orang apa? Sebut amalan yang dia buat. Dia nak. Perasaan itu datang daripada dalaman dia, batin dia. Kan? Tapi bukan itu yang kita nak bincangkan. Contoh dalaman tu, perasaan tu. Malam ini kita nak ambil apa yang disebut oleh muallif rahimahullah, iaitu dosa dalaman di bawah bab al-ghadab. Al-ghadab iaitu perasaan marah. Marah, ghadab. Kemudian dia gabungkan juga marah itu dengan al-hasad. Marah itu diletakkan sekali oleh penulis kitab kita ni, Ibnu Hajar, dengan al-hasad. Dua-dua tu dalaman.
perasaan marah, perasaan dengki, yang tu dalaman. Kan? Dan apabila ulama bincang kenapa marah duduk sekali dengan dengki, sebab apa? Kerana seseorang yang dihinggapi atau terkena penyakit marah ni, dia akan ada penyakit yang kedua, dengki. Salah satu mesti ada. Maksudnya, kita tengok seseorang, kita rasa dengki. Dengki itu membangkitkan perasaan marah. Ataupun kita marah pada satu orang yang akhirnya dengan marah, disebabkan oleh marah itu, kita menjadi dengki pada dia. Ini kita akan hurai nanti. Tapi selalunya dengki dengan marah ni, pasal apa dia marah kan? Dia dengki. Pasal dia dengki kan? Kita berhabang sebab apa? Selalunya dia ada hubung kait. Kan? Dengki itu akan memacu, akan menggerakkan perasaan kita untuk geram, marah, benci, cemburu. Semua tu ada lah. Yang mana kesemua yang saya sebut tadi ni perasaan dalaman. Yang akhirnya dia membawa kepada tindakan. Dengki, dosa. Marah, dosa. Apa lagi? Kan? Hasad, benci. Itu semua termasuk dalam perbuatan atau perasaan yang dihukum sebagai dosa. Dosa. Okey. Kita tengok hadis-hadis yang berhubung dengan bab berkait dengan marah ni. Berkait dengan marah. Marah ni ghadab. Ghadab. An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Hadis rawahul Bukhari. Maksud hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari seorang lelaki, anna rajulan, tapi tak disebut siapa lelaki itu. Tak dikenali. Identiti dia tak disebut. Dia kata anna rajulan, ada satu laki-laki. Dia mari dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia kata apa? Ausini ya Rasulullah, nasihatilah saya, atau wasiatkanlah kepada saya, atau pesanlah kepada saya. Kan perkataan ausini itu asal perkataan Arabnya maksud pesan kepada saya. Kan kita duk baca dalam suratul As, kan? Surah Al-As, wa tawasau bil haqq, dan berpesan-pesanlah dengan kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Kalau tuan-tuan tak ingat surah tu, mesti tuan-tuan ingat lagu ni. Kadang-kadang ayat Quran tak apa nak ingat, lagu ingat. Wasini, ingat tak? Ingat tak lagu tu? Kan? Lagu Wardina, apa? Bukan Wardina, saya pun lupa. Tapi ada lah penyanyi dia kan. Wasini. Wasini itu maksud apa? Pesanlah kepada aku. Jadi mari laki-laki ni dia kata ausini, wasiatlah kepada aku. Dalam agama, salah satu daripada perkara yang digalakkan di dalam Islam adalah saling nasihat menasihati. At-tanasuh dia panggil. At-tanasuh. Maksudnya saling tegur menegur, nasihat menasihati. Ini budaya dalam Islam. Tapi dia agak sukar nak masuk dalam masyarakat kita lah. Agak payah kita nak terima teguran ni.
Saya tak tahulah, wallahu a'lam. Tapi kalau perkara yang baik, kita wajib untuk terima. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Tamim bin Aus Ad-Dari, Abu Ruqayyah, apa Nabi sebut? Nabi kata ad-din nasihah. Agama itu nasihat. Nasihat. Untuk siapa? Untuk liman, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk orang-orang beriman, untuk para pemimpin, untuk keseluruhan manusia. Sebab itu dalam agama Nabi kata apa? Wa idhistansahaka fansah lahu. Nabi pesan dekat kita, wa idhistansahaka fansah lahu. Apabila ada orang mari minta nasihat kat kita, fansah lahu, bagilah nasihat. Habis sangat kita tak tahu nak cakap apa, kita sebut bertakwalah kamu kepada Allah. Dia tuan-tuan, antara benda yang menghalang orang kita nasihat, saling nasihat menasihati, yang pertama, saya sebut secara umum mungkin ada, mungkin tak ada. Pertama, perasaan bagus, rasa bagus, rasa hebat, rasa sempurna, rasa kemah dah. Yang ni menyebabkan dia payah nak terima teguran. Dia rasa dia betul, dia rasa dia hebat, dia rasa pengalaman dia lama, dia rasa dia reti semua, dia rasa dia pandai segala bab dia pandai. Bila orang dia ada perasaan ni, dia sukar nak terima nasihat. Mungkin kadang-kadang dari sudut perbezaan umur, dia duk berasa dia tua sikit, dia duk berasa dia kerja rata, dia duk berasa mengaji rata, dia duk berasa dia Lepas tu bila dia lagu ni, dia sukar nak terima. Ini satu sebab lah. Saya duk tengok pemerhatian yang kita tengok, pasal apa satu orang ni? Kerana perasaan dia tu. Apatah lagi jika yang menegur itu lebih lebih muda, ataupun mungkin lebih berbeza dari sudut darajat dan sebagainya, dia sukar nak terima. Itu satu. Yang kedua, kenapa kita sukar nak bagi nasihat atau terima nasihat? Dia berbaliklah. Dia rasa dia tak bagus pula. Dia kata, hang tolong nasihat aku sikit. Aku nak nasihat apa hang aku pun kong kali kong macam hang 2 kali 5. Oh tak. Tuan-tuan, kalaulah kita nak rasa perfect, nak rasa sempurna, nak rasa kamal, nak rasa elok semua, nak rasa suci, baru nak boleh nasihat dekat orang, tak ada manusia yang boleh nasihat. Hatta kan kita yang nak bercakap ni, saya nak bercakap ni, kalau nak tengok tak ada salah, betul semua, sempurna, elok, pandai, tak ada korang, tak ada dosa, baru layak nak bercakap, baru layak nak menyampaikan nasihat. Siapakah yang ada ke semua itu? Kalla, tak ada. Sebab itu kita saling melengkapi. Saya menyampaikan, mungkin di sana ada kekurangan yang tuan-tuan boleh memberikan teguran. Dan mungkin ada benda yang tuan-tuan lebih daripada saya. Dan mungkin ada benda yang saya kurang daripada tuan-tuan. Saya bagi contoh umpamanya. Mungkin satu orang ustaz, dia bercakap bab rumah tangga. Kita pun tanya dia, bini berapa dah? Kan? Kita saya bukan kata bini berapa dah. Kan? Seorang pun tak lagi. Tapi tadi ceramah bab rumah tangga. Kan? Dia bercakap dari sudut ilmu, dari sudut nas, dari sudut hujjah. Mungkin dia tak ada pengalaman seperti kita. Kekurangan dia dari sudut pengalaman. Tetapi kita tak boleh kata, oleh kerana hang nikah pun tak lagi, sengak. Tak boleh lah. Tak layak nak bercakap. Nanti dulu. Kita dengar dulu. Kan? Tidak tuan-tuan, jenuh kita nak bercakap bab arak. Mangkik satu orang. Minum lama mana dah? Jack, kenal Jack? Jack. Martin tahu Martin? Ni semua. Tu tak tahu tu. Ni brand. Jack, Martin.
vodka, itu kan. Nak cakap bab haramnya ketum, kena minum dulu ketum. Nak cakap bab dadah, saya pun ni baru nak berani cakap bab dadah ni, baru keluar kat Pusat Selinti ni pun nak kena pergi daftar balik ni. No, kita bercakap di atas ilmu. Ini satu benda yang kadang-kadang menghalang menjadi budaya. Budaya tegur menegur. Walha Quran kata kan, Quran yang suruh wa tawasau bil haq. Dalam Islam pun ada apa yang disebut sebagai nasihat yang kita sebut tadi. Maka dalam hal ni kita menjadi sunnah, kita jumpa orang alim, tok-tok guru, tuan-tuan syekh, kan, orang-orang yang hebat, mungkin dari sudut pengalaman, dari sudut ilmu, kita minta dia bagi nasihat. Selain daripada kita minta dia doakan kita minta dia nasihat. Tak ada lagi di kalangan sahabat, bila sahabat mai dia tahan nasihat aku, kan, kita nasihatlah, bertakwalah kepada Allah, kan. Dia tahan pandai bertakwa, hang subuh ke apa tadi? Oh, itu soal lain. Dia memang manusia, dia ada kelemahan, dia ada kekurangan, tapi sekurang-kurangnya dia bercakap benda betul. Kita nak cari orang yang elok sempurna, saya kata tak ada, kan. Nampak? Okey, hadirin mukminin. Maka dalam hal ni dia minta Nabi wasiat. Nabi ni tuan-tuan, bila dia wasiat, ini antara hebatnya apa dia ni, dakwah Nabi ataupun pendekatan Nabi. Nabi bila dia nak bercakap, dia akan kenal siapa yang dia nak cakap. Satu orang tuan-tuan duk nampak 5 waktu di masjid, dia mai kat tuan-tuan, dia kata, wasiat hang, tolong nasihat aku, hang jagalah semayang berjamaah. Dia ni tu bila tak mai lagi, dia dah mai masjid dah. Bila dia mai nasihat kat kita nasihat apa? Jagalah semayang berjamaah. Yang tu dah clear. Sebab itu Nabi bila mari manusia macam-macam nasihat. Yang ni mari minta nasihat, Nabi kata jangan marah. Yang ni minta nasihat, Nabi kata berbuat baiklah kepada jiran. Yang ni mari nasihat, Nabi kata perbanyakkanlah sedekah. Kenapa jawapan yang berbeza? Semua benda sama. Ya Rasulullah, nasihat saya. Ya Rasulullah, tegur saya. Ya Rasulullah, ajak saya. Soalan yang sama, tetapi jawapan yang berbeza. Kerana Nabi melihat orang. Macam kawan ni, bila dia mai dekat Nabi tak pesan kat dia semayang 5 waktu. Nabi tak pesan dekat dia puasa sunat. Tapi Nabi pesan dekat dia, la taghdab, jangan marah. Mungkin kata ulama, lelaki ini seorang pemarah. Seorang pemarah. Jadi bila dia nak nasihat daripada Nabi, Nabi straight to the point, tikam masalah dia tu, masalah baran, masalah perongoi, orang utara kata. Temperature mudah naik. Jadi Nabi kata la taghdab. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, lagi la taghdab. Benda yang sama. Dia kata, ya Rasulullah, nasihati saya, jangan marah. Rasulullah pesan pula, dia ulang pula. Dia kata, lain, jangan marah. Lain, jangan marah. 3 kali Nabi ulang. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Pasal apa? Kata para ulama, hang selesai dulu bab tu, kemudian baru kita pindah bab lain. Sekali lagi kalau duk masuk bab lain, yang tu pun tak settle, tak guna. Sahabat, hatta kan Nabi, mereka tak suka belajar banyak. Mereka belajar sedikit, tetapi amalnya lebih. Ini sifat. Pasal itu sahabat, bila tanya dekat Nabi, poin mereka, matlamat mereka nak balik amal. Sebab itu laki-laki ni, bila dia kata, ya Rasulullah, wasiat kepada saya. Nabi kata, kau balik, kau pergi, didik, bentuk diri kau, jangan jadi pemarah. Tuan-tuan, dulu saya bincang lah. Sikitlah kita nak apa? Nak ingat balik. Manusia ni, saya dengan tuan-tuan ni, saya dah sebut dah dalam kelas saya, mungkin di sini atau tempat lain. Perangai, kelaku dengan sikap kita ni ada dua. Satu,
yang dia lahir, perangai tu, dia lahir bersama-sama dengan kita. Tuan-tuan faham tak? Saya bagi contoh pendiam. Kawan ni memang dia beranak-beranak pendiam. Teriak pun tak. Tu dia. Sampai doktor kena tampak. Pang! Dia teriak. Lega. Awak takut bisu. Pendiam. Dia memang pendiam. Kita tanya mak dia. Anak hang boleh bercakap? Boleh. Tapi itulah pendiam. Nak dengar sepatah cukup payah. Kami pun kadang-kadang dia duduk ada dalam rumah macam tak ada tu. Yang ni tuan-tuan, kita panggil lah, kita sebut bahasa kita, sifat semula jadi. Satu orang lagi yang dia lahir cakap banyak. Ada juga. Poin saya, perangai ni kategori yang pertama, bukan kita yang buat, bukan kita yang didik, bukan kita yang bentuk. Dia lahir bersama dengan kita. Perangai kita lagu tu dah. Hak ni tuan-tuan, dia kurang lah sikit. Saya bagi contoh. Nabi kata, man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap benda baik atau dia duduk diam. Nabi kata, siapa beriman, lebih baik dia cakap benda baik. Kalau tak ada benda baik dia nak cakap, dia duduk sengap. Kawan ni memang sengap dah. Lega banyak. Kan? Bini kita kata, hadis malam ni macam tuju kat abang. Dia pun tak kata apa. Sengap. Bawa kereta, sengap. Abang nak makan apa? Sengap, tak kata apa. Kita buh nasi, dia makan. Tak buh ikan pun dia makan, sengap. Sampai kita tanya bini dia, laki hang tu macam mana? Allahu Akbar. Hang jangan duk pergi katuk kepala dia. Aku ingat kalau hang katuk pun dia tak kata apa. Allah baiklah. Aku pun kadang-kadang pegang juga tangan dia. Pasal apa? Aku duk takut malaikat ke apa kau. Bagus sungguhlah. Bagus. Tanya mertua dia macam mana menantu. Ya Allah, saya ya Allah. Ya Allah menantu saya baguslah. Baguslah. Sejak daripada menikah, saya dengar suara dia masa akad nikah itu ya. Tu pun sabit akad nikah. Lepas tu tak dengar dah. Allahu Akbar. Ada orang lagu ni. Kita buat ada nak ajak dia bercakap, dia tak bercakap. Perdana Menteri tukar ke, Perdana Menteri tak tukar ke, dia dah sengap macam tu. Satu orang lagi yang dia memang cakap banyak. Tapi bila dia dengar hadis ni, Allahu Akbar. Dia kontrol, dia lawan, dia didik untuk tak bercakap pasal hadis ni. Kata para ulama, tentulah tak sama pahala dua manusia ni. Tentulah pahala orang yang lawan tabiat dia, lawan nafsu dia, lawan perangai dia, lawan kebiasaan dia, tentulah lebih besar pahala dia daripada orang yang memang penyengap dah. Tuan-tuan faham tak? Satu orang yang memang dia bagus, dia bukan kaki marah. Dia memang pemaaf, dia memang orang bagus, orang tak ada, orang putih panggil killer instinct, tak ada jiwa pembunuh. Tak ada ni jenis nak marah orang ni, orang buat pi lah lagu mana pun kat dia, tak apa. Dia tak reti marah. Dia tak reti marah. Tapi sekali lagi kita bincang ni, bagus dah lagu ni kan. Jadi orang yang macam ni kuranglah pahala. Pasal apa? Pasal dia tak gaduh nak lawan apa-apa. Memang dia tak reti marah. Satu lagi memang tak boleh silap sikit. Dia tengok bini dia, pi mana telinga hang? Sebelah tak ada dah. Main minggu depan, pi mana pula sebelah ni? Aku tak tekan suih nasi dengan tokok telinga aku. Sakal lagi Tiba-tiba dia main dengar kuliah malam ni, dia balik, dia lawan perasaan dia.
Kita cari-cari dia, mana pi laki aku ni? Tengok-tengok duduk bawah pokok pelam. Awak tu, aku duk geram kat hang ni, aku duk geram ni, aku main duk tak ni, aku geram ni. Ada orang bela tu. Dia geram. Dia tak boleh buat kat orang dia pergi buat kat tempat lain. Dia nak tahan. Orang macam ni pahala dia besar kerana dia mujahadatun nafs, dia panggil. Mujahadatun nafs, dia terpaksa bertarung dengan perasaan dia untuk ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sama. Pasal itu kata para ulama, satu orang perangai ni ada yang muktasabah, dia panggil. Muktasabah, yang kita nak kena bentuk. Yang ni pahala besar. Satu lagi yang ghair muktasabah, yang memang kita lahir dengan perasaan tu. Yang lahir dengan perasaan tu, pahala dia tak besar. Sebab apa? Pasal benda tu memang duk ada dah. Kan? Okey? Cuma kita nak sebut di sini tuan-tuan, betul ke tak boleh marah langsung? Dan marah ni termasuk dalam dosa yang besar. Okey tuan-tuan, secara ringkasnya kita sebut macam ni. Nak bagi tuan-tuan mudah faham. Dalam Islam, selalu saya bawa kaedah ni nak bagi faham. Dalam Islam, kita kena duduk tengah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Bainat tafrid wal ifrat. Ini yang dikatakan orang yang beriman. Apa dia orang beriman tu? Quran kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Apa-apa bab pun tuan-tuan, agama larang dua benda. Satu, ifrat, melampau, ghulu dia panggil. Tak boleh. Maksudnya marah tak bertempat, duk kira nak marah, duk kira nak angin, duk kira nak buat orang, duk kira nak bergaduh. Orang Kelantan kira apa? Nak bergocoh, backing. Backing orang Kelantan. Nak bergocoh, kan? Yang ni dia melampau, tak kira bab apa pun dia kira nak marah, pemarah. Yang ni tak bagus. Dalam Islam juga, dia tak suka tafriq. Apa dia? Tak marah langsung. Dia tak marah langsung. Anak isteri langgar hukum Allah, langgar Rasulullah, tak taat pada Allah Rasul, dia tak kata apa. Pasal itu dalam Islam ada bab dia panggil apa? Dayyuth. Dayyuth, suami yang dayyuth. Nabi kata la yadkhulul jannah dayyuth, tak masuk syurga dayyuth. Apa dia dayyuth? Suami yang bila dia tengok kemungkaran yang isteri dia buat, dia tak marah, dia tak larang. Islam dia nak marah bertempat. Bukan kata marah ya, bab apa pun sama. Saya bagi contoh. Malu. Terlampau malu. Malu tak bertempat. Malu ya Allah, malu. Yang ni dia panggil dalam bahasa Arab khajal. Malu bukan pada tempat. Malu ni bagus, tapi kalau malu tak bertempat, dia tak pasal hang tak pergi sembahyang di masjid, malu orang tengok. Dia tanya ni ada orang buat kelas Quran, aku malu. Yang ni malu yang tak bagus, malu yang melampau. Malu nak belajar, malu tu bagus, tapi kalau melampau sangat kita tak mau. Tak reti malu lagi kita tak mau. Faham tak tuan-tuan? Malu sampai tak ketahuan hala pun tak mau, tak tahu malu lagi kita tak mau. Kita mau apa dia? Al-haya, malu pada tempatnya. Malu pada perkara yang patut malu. Nampak? Okey. Apa benda pun sama lah. Pasal itu Rasulullah dia bukan pemarah, tapi certain case, dalam kes-kes tertentu dia akan naik angin, dia akan marah. Kita akan tengok nanti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya apa? Bila kita nak marah ni, pengarang kita bawa hadis ni,
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Sebelum tu kita pernah dengar kan? Kita pernah dengar akhlak Nabi ni, ya Allah. Anas bin Malik kata, khadamtu li Rasulillah 10 sinin. Anas bin Malik kata, aku jadi khadam, khidmat, tolong jaga Nabi ni, bawa kasut Nabi, ambil air wuduk Nabi, bawa air untuk Nabi, apa qada hajat apa semua ni, bawa kayu sugi. Anas bin Malik, pembantu peribadi Nabi, memang duduk dekat dengan Nabi 10 tahun dia kerja dengan Nabi, tolong Nabi, jaga Nabi, belajar daripada Nabi. Dia kata, ma masistu dibajan wala hariran alyana min kafi Rasulillah. Aku tidak pernah menyentuh mana-mana kain sutra, kain yang lembut lebih daripada tangan Nabi. Nak habaq Nabi ni bukan jenis pukul orang. Dia kata 10 tahun aku duduk dengan Nabi, marah pun tak pernah, tengking pun tak pernah. Nabi tak ada nak kata kok nu, nak kata kok ni. Satu hari Anas kan, selalu kita baca kisah tu, Anas pergi main, Nabi suruh dia buat kerja, dia budak, dia pergi main, dia pergi tengah jalan, dia tengok ada budak-budak duk main, dia pergi main sekali, tumpang main. Nabi kata, lama budak ni buat kerja apa? Nabi pergi turut kat belakang, tengok-tengok dia duk main. Nabi pun tunggu tengok dia duk main. Nabi kata, dah, kerja tadi macam mana? Tak buat, habis sambung buat. Dia tak marah. Pasal budak-budak dia tahu tabiatnya macam tu, sifatnya lupa, suka bermain. Nabi deal dengan usia umur lagu tu, Nabi faham. Pasal tu kalau tuan-tuan belajar psikologi pun, budak-budak di bawah usia kanak-kanak tak boleh marah. Marah itu penderaan yang tuan-tuan tibai tengah belakang dengan tuan-tuan jekah kat dia. Tibai tengah belakang tu lekat parut, 2-3 hari buh minyak hilang. Tapi tuan-tuan jekah, parut itu akan kekal sampai mati. Dan dia psikologi kata, bila budak tu duduk dengar pak dia duduk cekah, dia pun akan cekah sama. Jaga. Dia psikologi budak-budak Nabi. Tapi benda-benda yang berkait dengan hukum Allah, yang ni tak ada. Sebab itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah cerita, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayn qattun illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman. Nabi ini apabila diberikan pilihan dalam 2 perkara, dia tidak akan memilih melainkan yang paling mudah. Sifat Nabi, dia akan pilih perkara yang paling senang dan paling mudah untuk umat dia buat, selama mana perkara itu tidak berdosa. Kalaulah perkara itu dosa, dialah manusia yang paling jauh daripada dosa. Maksud itu Nabi ni dia suka amalan yang mudah, amalan yang senang, amalan yang ringkas. Itu sifat Nabi. Wa man taqama Rasulullah li nafsihi fi syai'in qad. Dan Nabi ni kalau orang buat apa peribadi, dia tak akan lawan balik. Dia tak akan lawan balik. Kan? Kalau orang kata dekat dia peribadi, berkait dengan diri dia, tak ada kaitan dengan agama, dia tak lawan, dia tak balas. Itu sifat Nabi. Pasal itu kita baca dalam hadis kan, orang Yahudi kata dekat Nabi, assam alaika, celaka engkau wahai Muhammad. Nabi tak kata celaka, Nabi tak marah, Nabi kata walakamit. Nabi kata apa yang hang kata kat aku, lagu tulah balik kat hang. Yang maki balik Aisyah. Aisyah kata celaka apa ni? Nabi kata, hai, jangan cakap macam tu. Depa maki hang, biar habis. Tuhan ada. Sebab itu Aisyah kata apa yang orang kata, orang buat pada diri dia, dia tak pernah balas. Qat sikit pun. Itu sifat Nabi. Illa kecuali kata Aisyah, an tuntahaka hurmatullah fayantaqim lillahi ta'ala. Tetapi jika ia berkait dengan agama Allah, jika berkait dengan hukum Allah, jika berkait dengan perkara-perkara yang Allah larang, dilanggar, maka dia akan balas dan marah kerana Allah Ta'ala. Ini bezalah. Pasal itu kita marah ni, kita benci. Pasal itu Nabi kata tuan-tuan, nak ukur sejauh mana iman kita ini betul ataupun tidak, kita tengok hadis ni. Nabi kata, man a'ta lillah, siapa yang bagi sesuatu kerana Allah. Tuan-tuan, sedekah yang paling besar bagi dekat saudara.
yang bergaduh dengan kita. Sedekah yang paling besar, Nabi kata, yang diberikan kepada saudara, adik-beradik kita yang berselisih dengan kita. Sebab masa kita bagi kerana Allah. Selalu kalau kita bagi, tabiat kita biasalah, kita bagi tentulah orang yang baik dengan kita. Ini bukan kita bagi kerana Allah, kita bagi kerana perasaan kita. Kan? Sebab kita bagi dekat dia, oi, dia geng aku. Maksud penilaian kita bukan Allah, penilaian kita hubungan kita dengan dia. Pasal itu Nabi kata, man a'ta lillah, siapa yang dia boleh bagi kerana Allah, bukan kerana hubungan dia, bukan kerana dia suka kawan tu, tapi kerana kawan tu layak, dia bagi. Yang ni bagi kerana Allah. Kadang-kadang kita tak sangka, baik kat saya baik kat saya. Kalau ikut aku tak bagi kan? Kalau ikut aku tak bagi. Tapi agama kata siapa layak bagi. Hadirin mukminin, kemudian Nabi sambung apa? Man a'ta lillah wa mana'a lillah. Siapa yang bagi kerana Allah dan dia tak bagi pun kerana Allah. Walaupun mungkin ada hubungan dengan dia, baik dengan dia, tapi dia tak bagi. Pasal apa? Pasal tak layak. Yang ni kerana Allah. Kemudian Nabi sambung lagi, man ahabba lillah wa abghadha lillah. Siapa yang bagi, siapa yang cinta kerana Allah, dia benci pun kerana Allah, faqad istakmalal iman. Saksikanlah iman dia telah sempurna. Bukan senang. Pasal yang kita nak lawan ni perasaan kita. Nak duk pi bagi dekat musuh kita, nak duk pi bagi kat orang yang tak sebulu dengan kita, yang tak sekapai dengan kita, yang tak geng dengan kita, kita nak pi bagi. Kita nak pi, sayang tak? Pasal itu Islam adil. Islam adil. Quran kata, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kerana kamu benci pada satu kaum, kamu tak berlaku adil pada mereka. Quran kata jangan. I'dilu. Walaupun hampa tak suka, hampa benci dekat kaum itu, kat golongan itu, kat puak itu, berlaku adil lah. Kerana adil itu dekat kepada Tuhan. Dekat dengan takwa. Ini orang Islam. Pasal itu Nabi kata, siapa yang curi, ambil harta orang kafir, sesungguhnya dia akan berhadapan dengan aku pada hari kiamat. Walaupun orang kafir. Nampak? Ini sikap orang Islam yang mana Nabi SAW ajar kita. Masuk anda? Tak kan? Okey. Hadirin mukminin, dalam hal ini kita dapat membuat satu kesimpulan yang jelas bahawa marah itu bukanlah tercela dalam semua keadaan. Dibenarkan kita marah, bahkan wajib untuk kita marah dalam hal yang bersangkut dengan hukum Allah ataupun perkara yang melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak termasuk dalam istilah syaitan bisu. Seseorang yang melihat kemungkaran, diam, senyap dan tidak melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Benda yang salah, kata salah. Pasal itu Nabi kata, kulil haqqa, katalah benda yang benar, walau kana murran, walaupun perkara itu pahit. Sebab itu dalam Islam tak ada ta'assub. Tahu ta'assub? Kita tak ada ta'assub. Ta'assub ni macam asabiah. Kita tak ada dengan tu. Kalau tak betul, kata tak betul lah. Kalau betul, kata tak betul. Kalau betul, betul. Kalau tak betul, walaupun susah Orang Islam tak apa. Tuan-tuan nak duduk geng-geng mana, tuan-tuan nak masuk belah mana, manusia ada kecenderungan, tak ada masalah. Cuma apa? Kita jangan melampau. Sebab tu Nabi kata apa? Selalu kita baca hadis tu, ahbib habibaka haunan ma. Kalau tuan-tuan amal benda ni, tuan-tuan tak akan rasa payah kita nak kata kan. Macam orang kata apa, ludah ke langit, timpa ke muka, tepuk ayak macik ke muka tu, semua peribahasa nak kata apa? Peribahasa yang melampau lah. Nabi habaq senang ya. Kita perhabis sikit hadis, kita azan. Sekejap kita ulas.
Nabi kata ahbib habibaka haunan ma. Sayang, cinta, padan patut. Ayyakuna baghidaka yauman ma. Padan patut, jangan lebih. Pasal apa? Boleh jadi orang yang kamu sayang itu musuh kamu satu hari nanti. Wa abghid baghidaka haunan ma. Nak benci, nak cemuih, nak marah, padan patut, padan patut. Haunan ma. Pasal apa? Ayyakuna habibaka yauman ma. Nabi kata boleh jadi esok dia jadi orang yang kamu sayang. Hadirin mukminin, kita bagi laluan kepada azan. Sekali kita sambung sikit berkaitan dengan dosa marah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Hadirin mukminin, kita satu dua hadis lagi nak bagi semangat kat kita. Bagus tajuk marah ni kita baca musim-musim lah ni. Sehari dua ni duk idak nak marah ya. Hang marah kat aku marah kat hang. Hang kata kat aku kata kat hang. Kan? Tambah kita di Perlis ni duk hangat. Kan? Ha? Hangat ni dah lah luak hangat.
Bawa kereta pula pelan, kona tak bagi signal, kuih hangat, pasal tu tuan-tuan, kalau tak main masjid pun pakailah lebay. Bila kita pakai lebay ni, kita nak kadang-kadang kita bawa kereta, bini kita, orang kenal tu kita siapa? Kau tidak. Dengan darah muda, dengan angin ni, dia tak kira dah. Hadirin mukminin, mari kita tengok yang kita kata laqad kana lakum fi Rasulillah tu. Yang kadang-kadang kita mengaku kita ahli sunnah, yang slogan-slogan cintai Nabi, ikut Nabi, Nabi qudwah kami, Nabi junjungan kami, Nabi ikutan kami, Nabi idola kami. Slogan tu boleh ke kita belakang. Taklah boleh siapa lawan lah. Bab orang Malaysia slogan ni kalah awal lah. Berlarok cinta Nabi, sayang Nabi, ahlun pengikut Nabi. Kita try tengok kelaku Nabi dengan kita. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu an qala. Satu hadis kita nak tengok. Lepas tu kita banding dengan diri kita. Allah, jauh. Tapi kita kena ikut pasal ni Nabi. Kita kata uswatun hasanah, contoh. Bila contoh nak kena ikut, boleh ikut tak? Tengok. Saya ingat, tak tahu. Kita baca boleh ikut tentu, tak tentu. Kata Anas, kuntu amshi ma'a Rasulillah. Satu hari kata Anas, amshi ma'a Rasulillah. Aku berjalan dengan Nabi. Anas, dia pergi mana teman Nabi? Wa alaihi burdun najraniyun ghalid al-hashiyah. Nabi ni dia pakai selendang, rida. Rida ni selendang. Selendang ni Nabi pakai. Nabi pakai selendang ni. Arab ni depa memang pakai selendang, tutup kan, tutup selendang. Serban, selendang, rida. Rida ni yang tak atas bau tu. Kan? Ada kita pun kalau nak pakai tak ada masalah, rida. Nabi pakai. Najran yang diperbuat daripada Najran. Cuma ghalid hasyiyah, hujung dia tu hasyiyah, hujung dia tu kasar. Tak apa nak elok lah, tak apa nak elok. Fa adrakahu a'rabi fajabzahu biridaihi jabzatan syadidatan. Mai satu badui tuan-tuan, badui ni tu yang pancut kencing tu. Bukanlah kawan tu, orang lain lah, tapi geng tu lah. Geng pancut kencing. Badui ni nak bagi tuan-tuan faham, geng pancut kencing dalam masjid. Tu badui. Guru saya, dia cerita, dia naik di Jordan kot, dia naik satu kereta ke apa tu dengan badui. Dia kata mari Malaysia apa semua. Dia sembang. Dia kata alhamdulillah Palestin apa semua bagus, Jordan dekat dengan Palestin apa semua. Kau tu kata, guru saya kata, oh tak ada dah Palestin, Israel dah jajah. Bila Israel mai? Dia orang punya teruk, badui punya teruk. Dia tak tahu. Badui ya. Mana lah ulu banak mana. Mari satu badui, fa adrakahu a'rabi fajabzahu biridai jabzatan syadid. Rentak. Dia nak panggil Nabi tu, dia tarik kain rida selendang tu yang kasar tadi ni, dia rentak tarik. Anas bin Malik kata apa? Fanazartu ila safhatin atiqa an-nabi wa qad atharat, sampai lekat calak. Kita tuan-tuan, hei, dia tahulah kata langit tu tinggi dengan bumi tu rendah hari ni. Dia bertemu dia tak tahu pula kata kawan ni 69 72 36. Dia rentak jabzatan syadidatan, kuat. Dahlah kain tu kasar, rentak leher pasal dia duduk di bau. Berbekah leher Nabi ni. Summa qal, rentak, ya Muhammad, Muhammad. Ya tu, Muhammad. Murli min malillah alladhi andak. Ni, mana kata Allah mai sikit. Badui, bukan hadari. Badui. Dia badui lawan dia hadarah. Orang yang ada. Dia kata mana kata mai sikit.
Rentak, tak ada nak kata bagi salam apa. Hei Muhammad, harta mana mai sikit. Hak sedekah, zakat mai sikit kat aku. Tuan-tuan pergi tanya lah orang kerja Baitul Mal Maik. Tanya depa bagus, depa Maik ni bagus, Baitul Mal ni bagus, depa sabak juga bagus. Sahabat saya tu semua kerja-kerja tu bagus. Orang miskinnya bahasa bukan semualah. Mai ya Allah. Sabak ul tidak kita halus duk tengok. Kita pun ada pengalaman duk pergi. Banyak ni je ke? Allahu akbar. Kita bagi hak ni je. Banyak ni je. Awak yang lambat kan? Tu awak yang lambat. Bahasa tu. Kadang-kadang bahasa. Anas kata apa? Tuan-tuan, jika you all lah duduk di position Nabi, agak kawan ni, kalau tak janda bini pun yatim anak-anak. Bahasa kita nak guna. Kalau tak janda bini dia, yatim anak-anak. Kalau kita duduk di tempat Nabi, punya sikap, perangai, mulut lagu tu. Faltafata ilaih. Nabi ni tak ada kaitan dengan agama. Leher aku, yang dia kata tu kata kat aku, tak ada dia marah Allah, tak ada dia langgar hukum Allah, tak sembahyang ke apa. Yang dia buat kasar tu personal, peribadi. Tengok Nabi, sakan Nabi, dia boleh beza antara peribadi dengan agama. Kata Anas, faltafata ilaih, dia beralih dekat kawan tu, dia beralih, tuan-tuan, fadhahika, dia senyum, dia gelak. Kita duk semayang, budak lari betul sikit, budak tu tengok pasal Allah terkencin dalam pamper. Fadhahika, beralih fadhih. Semua Anas kata dia beralih tengok kawan tu, dia senyum, dia gelak. Dia kata pi ambil bagi sikit dekat dia. Allah, sepatah dia tak marah. Anas kata tu Nabi hempa, tu akhlak Nabi hempa. Di mana kita? Kata Anas bin Malik, Nabi SAW. Itu satu. Kita tengok dalam hadis yang masyhur, yang tuan-tuan duk dengar, yang kita baca tadi, hadis yang tu diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, muttafaq alaih, sahih. Satu lagi hadis tuan-tuan, kita ambil last ni. Apa dia? Cerita Aisyah tanya dekat Nabi, hal ata alayka yawmun kana ashad min yawmin Uhud. Aisyah tanya, boleh tak cerita mai kat saya ya Rasulullah, ada tak hari yang paling teruk engkau rasa, hari yang paling berat engkau tanggung, hari yang paling teruk engkau diuji selain daripada Uhud? Pasal apa dia kata Uhud? Pasal Uhud tuan-tuan kena ingat, baca balik sejarah Uhud. Nabi hampir terbunuh. Aisyah kata, ada tak hari selain daripada perang Uhud yang engkau diseksa dan diuji dengan lebih berat? Nabi kata ada. Ada Aisyah, ada. Uhud hampir terbunuh sampai tersebar. Nabi kena panah kan, sampai apa? Hanzalah tarik panah keluar. Lepas tu cerita apa? Nabi jatuh masuk dalam ni sampai tersebar, Muhammad mati. Orang musyrikin kata Nabi jatuh pengsan. Aisyah tanya, ada tak lebih teruk pada hari itu? Nabi kata ada. Hari apa ya Rasulullah? Nabi kata hari di mana dia pergi. Dia kata laqad laqitu min qaumik wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawmal aqabah idza aradtu nafsi ala ibn abdi bil abdi yalail ibn abdil kulal falam yujibni ila ma aradtu fantalaqtu wa ana mahmun ala wajhi falam astafiq ila wa ana biqarnin tha'alib farafa'tu ra'si.
Nabi SAW cerita kepada Aisyah radhiyallahu anha hari di mana dia pergi kepada satu kaum Abdul Yalail bin Abdul Kalal untuk mendapatkan bantuan bagi menyebarkan agama. Tetapi dia tidak dilayan. Lalu Nabi beredar dengan wajah yang sangat sedih. Keadaan ini tidak disedari melainkan setelah dia berada di satu tempat nama Qarnul Tha'alib. Aku pun mengangkat kepala, tiba-tiba ternampak awan menaungi diriku. Nabi kata hari itu Jibril mai. Wa ana bi sahabatin qad adallatni. Mari satu awan besar menaungi aku, kata Nabi. Fa nazartu fa idza fiha Jibril alaihi salam. Langut-langut tengok Jibril. Tuhan hantar Jibril mai. Fanadani faqala inna Allah ta'ala qad sami'a qawlaka qaumi lak. Jibril mai bagi tahu, ya Nabi, wahai Rasulullah, Allah dengar apa yang kaum kau kata dekat engkau. Kaum kau maki engkau, Allah dengar. Wa ma raddu alaika, dan kau tak jawab. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal, Allah hantar malaikat bukit. Itu dia. Jibril kata, ni ada malaikat bukit mai sama dengan aku, Allah hantar. Li ta'murahu bima syi'ta fihim. Kau suruhlah depa buat apa? Tuan-tuan, kalau mari malaikat, Allah hantar malaikat bukit. Lepas tu malaikat kata, habang nak suruh saya buat apa? Saya ingat tuan-tuan kata, hempuk sampai kelai, hancur, bubuh lagi ke atas. Tuan-tuan, agak-agak Nabi kata apa? Tengok, Nabi kata, Jibril kata suruh depa buat apa? Suruh. Nak hempuk ke, nak angkat ke, nak terbalik ke, suruh. Nabi tak suruh. Nabi kata, bal arju an yukhrijallah. Biar pilah kat depa. Tak payah buat apa, tak gaduh nak apa-apakan depa, pilah balik. Aku doa supaya Allah keluarkan aslabihim, daripada benih mereka itu, may ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Aku doa supaya Allah bagi depa ni tak apalah tak beriman, ku anak cucu depa beriman. Tapi nak kata musnahkan mereka, nak binasakan mereka, aku tak minta. Walaupun mereka buat buruk pada aku, tapi biar pilah. Ini sikap Nabi. Maka hadirin mukminin, sebagai orang yang mengikuti sunnah Nabi, kita marah pada tempatnya. Tapi kalau berhubung dengan diri kita, kalau tak mengganggu apa-apa yang berkait dengan agama kita, kita bersikaplah pemaaf. Dan pasal itu tuan-tuan, kita nak masuk bulan puasa. Kan bulan puasa Nabi kata apa? Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu. Kan ada hadis tuan-tuan dengar kan? Ni tuan-tuan nak puasa ni. Lah ni pun ramai duk puasa Rejab. Bagus. Puasa bulan haram. Kan? Orang puasa ni lagilah kena sabar. Tapi puasa lagi nak naik angin pasal lapar. Oh. Pasal itu Nabi kata orang puasa ni dia kena sabar lebih. Pasal itu tuan-tuan, ibadat yang mengumpulkan 3 sabar. Sabar terhadap ujian, sabar terhadap ketaatan, sabar meninggalkan maksiat. Tak ada ibadat lebih besar nak ajak sabar puasa. Kenyang kita, tuan-tuan, kita nak marah ni waktu lapar. Pasal itu kalau ceramah lama sangat, orang naik angin. Kita dah lapar amboi dia ni sagi gua kan. Tapi tuan-tuan, ni orang puasa, kalau orang maki dia, orang kata dekat dia, wa inimru'un qatalahu aw syatamahu. Nabi kata kalau orang kata kat hangpa, maki hangpa, falyaqul, hangpa jawab, inni saim. Simple ya. Apa tak payah jawab baliklah. Kalau hampa jawab, pecah puasa. Apa jawab? Saya berpuasa. Tengok, puasa bukan takat tak makan, tapi dia mendidik nafsu. Tapi janganlah kita kata, hang jaga aku buka puasa lagi, aku pergi cari yang siap. Dah lah maksudnya, ini saim. Tuan-tuan, teruji kita punya sabar dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan tuan-tuan hadirin mukminin, kita dilindungi. Dalam hadis kata sabar itu marah itu daripada api itulah syaitan. Kan? Pasal itu Nabi kata kalau kamu marah, berdiri duduk. Kalau duduk baring. Kalau kamu marah, berwuduklah, kerana air itu menyejukkan api.
Mudah-mudahan tuan-tuan, saya doakan diri saya dan kita semua terpelihara daripada sikap marah. Tak ada orang yang tak erti marah, tetapi dia marah pada perkara yang benar, perkara yang hak. Mudah-mudahan marah menjadi ibadat. Marah kita menjadi ibadat kita. Marah kita menjadi amal saleh kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.